Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopod channel terbaik daripada Datuk Seri Mat Sabu, sahabat-sahabat semua, sebagai menteri ya di dalam keterjaminan makanan. Itu dia. Jadi kita melihat bagaimana Datuk Seri Mat Sabu ya melakukan tanggungjawab beliau dengan penuh dedikasi. Bayangkan kalau kementerian ini dipegang oleh puak walaun-walaun ataupun lebay-lebay daripada Parti PAS. Saya percaya ya seluruh mungkin ya rakyat akan kebulur, itulah yang bakal berlaku. Tapi kita boleh nampak bagaimana ketika ataupun sebelum ini ramai yang mempersoalkan tentang kredibiliti Datuk Seri Mat Sabu memegang kementerian ini. Hari ini sahabat-sahabat semua, kita boleh nampak betapa komitmennya beliau, betapa tinggi nilai kerja yang dilakukannya, seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim juga. Jadi hari ini kita mau mendengar ucapan terbaik ya, jaminan daripada Datuk Seri Mat Sabu mengatakan cukup dan terjamin. Inilah dia, disebabkan adanya kerjasama yang padu kepada daripada setiap kementerian yang ada dalam kerajaan kita. Jadi tanpa buang masa, mari kita dengar bersama ucapan terkini daripada Datuk Seri Mat Sabu. Mulia Datuk Tengku Ahmad Badli Shah Raja Hussein, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Agrobank, Ketua-Ketua Jabatan Agensi Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, pegawai-pegawai kementerian, ahli-ahli pengarah universiti, ahli jawatan kuasa penganjur persidangan keterjaminan dan sekuriti makanan 2023, pegawai-pegawai kana universiti, Tan Sri, Datuk-Datuk, Datin-Datin, serta hadirin yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat ilahi dengan limpah kurnianya dapat kita bertemu petang ini dalam persidangan keterjaminan makanan kebangsaan 2023 yang telah berlangsung sejak semalam. Pertama sekali saya ingin mengucapkan tahniah kepada Universiti Putra Malaysia bersama agensi-agensi terlibat atas inisiatif menganjurkan persidangan ini. Sekalung ucapan terima kasih kepada peserta yang hadir dan pembentangan kertas kerja yang telah berkongsi ilmu dan hasil penyelidikan bagi mengenal pasti masalah-masalah utama dan cabaran dalam mencapai hala 7 Dasar Pertanian dan Sekuriti Makanan Negara. Saya dapati kehadiran hari ini lebih daripada target yang dijangka. Ini amat memerangsangkan kita. Alhamdulillah, semua pihak sekarang di seluruh dunia dan hampir semua kementerian dan agensi-agensi yang besar mengambil tahu dan terlibat hal keterjaminan makanan ini. Baru-baru ini Intan terlibat berbincang dalam hal sekuriti makanan, walaupun Intan di antara tugas yang besarnya ialah tempat kursus pegawai-pegawai kerajaan federal dan negeri, tetapi baru-baru ini terlibat dalam menganjurkan seminar atau convention hal sekuriti makanan. Ini bermakna hal makanan dan keselamatannya diambil tahu, diambil berat oleh semua pihak. Saya dipahamkan seramai lebih 345 orang peserta yang hadir, tapi lebih lagi ini. Selama bersama 36 pempamer terdiri daripada industri dan agensi kerajaan yang telah mempamerkan produk masing-masing. Saya percaya banyak isu dan permasalahan telah dapat dibangkitkan, dibincang dan cadangan penambahbaikan dapat dicambah sepanjang persidangan ini berlangsung. Ini bermakna objektif penganjuran persidangan ini telah tercapai, iaitu membincangkan isu semasa dan cabaran bagi membantu kementerian membangunkan hala 7 terbaru pertanian dan keterjaminan makanan negara. Saya juga ingin merakamkan ucapan tahniah kepada UPM atas penghasilan produk inovatif
yang saya dimaklumkan bahawa semalam UPM telah melancarkan variti padi baru, padi Putra 1 dan padi Putra 2, alat pengesan pintar untuk kualiti dan bakul menuai nenas agronomik. Hadirin sekalian, masalah padi, masalah beras, masalah utama sekarang dan pada masa yang akan datang. Kita telah mendengar ura-ura negara-negara yang mengekspor beras akan mengurangkan ekspor mereka atau menghentikan. Kita masih mengimport beras 35% daripada luar negara. Ia memberi cabaran kepada kita supaya Malaysia, kita semua berusaha mencukupkan beras. Saya melihat ianya boleh dilaksanakan jikalau ada usaha, ketekunan, kesungguhan di semua pihak. Cara yang paling kita lihat di depan mata kita, sawah padi yang paling subur dan mengeluarkan hasil yang tinggi ialah di Skincan. Penanam-penanam padi di situ, mereka belajar dengan bantuan teknologi daripada berbagai pihak, termasuklah mereka berusaha secara sendiri, secara amali, sehingga mereka berjaya mengeluarkan hasil kadangkala sampai 12 tan untuk sehektar. Sekarang sementara menunggu 5 musim untuk 2 tahun, projek yang menelan belanja hampir 4 bilion di mada yang kita usahakan sistem pengairannya yang canggih dan baru, mengambil masa untuk pengeluaran hasil. Maka padi ala Skincan ini saya cuba berusaha dengan para pegawai kita untuk membawa, diperkenalkan di tempat-tempat lain. Di Arau Perlis telah ditanam dan 21 Ogos ini akan dituai. Kami panggil kerat padi di Perlis itu, dan kita akan lihat sama ada dia capai hasilnya 10 tan atau tidak. Saya tanya pengusaha-pengusaha padi yang ilmu mereka perolehi melalui praktikal, macam mana kamu boleh berjaya menghasilkan padi yang begitu tinggi nilainya? Dia kata tidak lain, paling penting ialah mau lajin saja. Lajin artinya daripada tanam dan kena usahakan dalam bentuk tanaman padi itu sepenuh masa, bukan part time. Kita tidak mahu padi misalnya di kawasan Mada atau Kada, kita lihat secara umumnya tinggi pokok sambau daripada padi. Ini yang perlu kita ambil perhatian semua pihak, supaya semua pihak kena terlibat untuk mencukupkan hasil padi di negara kita ini. Dan saya cakap boleh cukup insya-Allah jikalau kita sama berusaha. Universiti bukan lagi dipagari dengan sekumpulan elit yang lain. Universiti sekarang telah turun dan mereka bersama dengan rakyat. Inilah yang ditunjukkan oleh Universiti Putra ini, iaitu mereka mengambil tahu dan mereka bertindak untuk kepentingan negara dan kepentingan rakyat. Inilah yang kita lihat universiti-universiti pertanian yang lain, sama ada di Thailand, di Vietnam atau di negara-negara lain. Ini menunjukkan UPM masih merupakan universiti awam yang meneraju penyelidikan tentang pertanian negara serta berupaya melahirkan pakar agroteknologi dalam kalangan belia. Saya lihat juga negara-negara yang berjaya ini di dunia ini, negara yang disanction. Contohnya China. Selepas revolusi tahun 49, mereka disanction oleh negara-negara barat. Rakyatnya, pemerintahnya bersatu tenaga, bekerja, mencari teknologi yang di mana boleh dapat. Akhirnya mereka sekarang ini berjaya, terutama dalam bidang pertanian. Kita lihat kejayaan mereka amat dahsyat. Pendapatan para petaninya begitu tinggi sehingga di hari cuti para petani mereka boleh pergi berehat di hotel 5 bintang di Shangri-La di Beijing. Ini kenaikan taraf ekonomi daripada dulunya tahun 60-an mereka satu mangkuk nasi rebus mereka makan 3 orang 3 beranak. Sekarang
tiga beranak itu sudah naik Audi atau Mercedes di Beijing sekarang. Perubahan ekonomi yang begitu ketara hasil daripada perubahan pendapatan, yield yang mereka perolehi daripada hasil pertanian itu. Ini tidak lain daripada penyelidikan mereka begitu hebat dan diketengahkan kepada masyarakat. Mereka bergerak begitu pantas, sama ada dalam bidang sains, dalam bidang teknologi, termasuk angkasa lepas, termasuklah dalam bidang pertanian ini. Mereka amat advance sekarang ini. Yang berbahagia datuk-datuk, tuan-tuan, para hadirin sekalian, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan memberi fokus terhadap empat dimensi keterjaminan makanan, merujuk kepada Food and Agriculture Organization (FAO), iaitu ketersediaan, akses, penggunaan serta kestabilan dan kemampuan yang diselarikan dengan Plan Tindakan Dasar Sekuriti Makanan Negara 2021 hingga 2025 dan Dasar Agro Makanan Negara 2021 hingga 2030. Ini memberikan cabaran kepada kementerian untuk memastikan keterjaminan makanan negara mampu bertahan dalam jangka masa yang panjang, dan sistem makanan negara perlu dikukuh supaya lebih mampan bagi persediaan menangani ancaman krisis makanan global hari ini. Sekarang ini inflasi berlaku begitu hebat di Eropah. Khasnya di UK sudah mencapai inflasinya 11%, dan di antara yang terkesan paling awal ialah harga makan, harga elektrik dan sebagainya begitu tinggi di sana. Dan kita hadirin sekalian, inflasi berlaku tapi masih lagi di tahap yang agak sederhana. Dan dalam hal ini saya menggariskan 5 hala tuju dan fokus utama kementerian mulai 2023 supaya negara mempunyai sumber makanan yang lestari. Pertama, memperkuatkan sektor aquaculture dengan sasaran meningkatkan hasil ikan daripada aktiviti aquaculture sehingga mencapai 60% SSL. Aquaculture sekarang memang bergerak selari dan insya-Allah akan mencapai matlamat kita tidak lama lagi. Kedua, memperluaskan penternakan lembu dengan kaedah feedlot bagi memenuhi keperluan bekalan daging tempatan dan ekspor, dan meningkatkan sasaran pengeluaran daging tempatan kepada 50% SSL sehingga 2025. Yang ni jauh lagi. Sebab bila sebut feedlot, saya ada igawan malam. Nightmare. Beri grant untuk beli lembu, dia pergi beli kondo. Yang ni ada sikit igawan lah. Tapi sekali kita gagal, jangan kita anggap ianya akan gagal terus. Akan datang pandangan-pandangan baru, orang yang akan mengusahakan feedlot, dan kita akan berusaha membantu di atas kesungguhan mereka. Tanah yang subur, rumput yang menghijau adalah pelik negara kita mengimport lebih 70% daging ataupun bahan-bahan makanan daging ini daripada luar. Keempat, meningkatkan penglibatan golongan belia dalam sektor agro makanan dan pertanian pintar. Dan alhamdulillah anak-anak muda mula terlibat sekarang ini dan mereka juga mendapat pendapatan yang agak baik. Tapi return of investment, ROI dalam pertanian ini agak lambat. Tak macam bawa Grab. Kalau mereka jadi pemandu Grab, dia boleh dapat daily income atau monthly income. Tapi dalam pertanian ini memang agak lambat kadang dapat pendapatan, tapi bila dapat pendapatan itu dia sustain dan dia boleh bertahan lama insya-Allah. Oleh itu anak-anak muda yang hadir pada hari ini harap terlibatlah dalam bidang agro makanan, dalam agriculture ini. Dia memberi masa depan yang baik kepada anda dan kepada negara. Dan kelima, memperkukuhkan institusi latihan pertanian untuk melahirkan belia berkemahiran dalam bidang teknologi pertanian, penyelidikan dan pembangunan R&D, serta meneroka pertanian moden dan pintar bagi memastikan kelestarian keselamatan makanan terjamin. Sekarang warna sayur pun boleh kontrol. Nak warna hijau, dia boleh pasang cuaca dan lampu yang boleh lahirkan sayur hijau. Nak biru kah, nak merah kah,
Semua ada teknologi baru sekarang ini. Yang berbahagia, Datuk, tuan-tuan, puan-puan hadirin sekalian, kerjasama semua pihak, termasuk kementerian, jabatan, agensi, kerajaan negeri, ahli akademik, badan bukan kerajaan NGO, pemain industri dan rakyat amat diperlukan dalam usaha memperkukuhkan aspek keterjaminan makanan di negara ini. Persidangan ini dilihat sebagai sokongan dan platform yang sesuai dalam membantu Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan mencapai hala tuju dasar pertanian dan sekuriti makanan. Tahniah kepada semua, daripada Naib Chancellor kepada semua kaki tangannya kerana bertindak pada masa yang sesuai untuk didengari hal ini. Rangkaian kerjasama di kalangan pihak terbabit diharap dapat dijalin dengan lebih mantap hasil daripada perjumpaan dan perbincangan sepanjang persidangan ini berlangsung. Pihak kementerian melalui Agrobank, bos Agrobank pada hari ini, turut menyediakan perkhidmatan bantuan keuangan sosial Islam seperti zakat, wakalah, wakaf tunai, sedekah untuk dipadankan dengan geran padanan agensi kerajaan sebagai modal awalan. Dari aspek bukan keuangan pula, Agrobank mendedahkan para usahawan dari golongan belia dengan pelbagai latihan soft skill, bimbingan keusahawanan yang merangkumi modul seni urus keuangan, teknik pemasaran digital, pengembangan perniagaan dan pelbagai bentuk perkhidmatan perniagaan. Saya sebut berkali-kali, Agrobank ini bukan bank komersial seperti komersial yang lain. Dia tidak untung, tetapi dia lebih kepada service oriented daripada profit oriented. Ini Agrobank diwujudkan, dia menjalankan tugas sekarang ini alhamdulillah dengan agak baik dan cemerlang. Peserta-peserta program akan dipantau selama 6 bulan untuk memastikan program ini mencapai objektif dalam membantu mereka menjana pendapatan, walaupun mahupun meneruskan kerjaya sebagai agropreneur muda. Yang berbahagia, datuk-datuk, tuan-tuan, puan-puan, hadirin sekalian, saya percaya daripada sesi sumbang saran dalam persidangan ini dapat memberi sumbangan yang bermakna dalam meningkatkan hasil pertanian dan memastikan keterjaminan makanan. Saya doakan semoga usaha-usaha yang kita laksanakan pada hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, saya sekali lagi merakamkan ucapan ribuan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang bertungkus lumus secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan persidangan keterjaminan makanan kebangsaan 2023. Syabas dan tahniah di atas kejayaan penganjuran persidangan ini pada hari ini, pada kemarin dan hari ini. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya meresmikan penutupan persidangan keterjaminan makanan kebangsaan 2023. Wabillahi taufiq wal hidayah. Pihak terbabit. Itu dia sahabat semua, satu ucapan Datuk Seri Mat Sabuh dan juga jaminan supaya cukup dan terjamin ya untuk bekalan makanan untuk rakyat Malaysia khususnya. Jadi kita sangat menghargai ya segala usaha yang dijalankan oleh kementerian ini, khususnya yang juga diterajui oleh Datuk Seri Mat Sabuh dengan kesungguhan beliau, dengan kerjasama daripada semua kementerian yang ada. Kita boleh melihat ya segala keperluan ya seperti telur, ayam, pelbagai lagi daging dan sebagainya ya, segala keperluan itu disediakan, dibekalkan dengan secukupnya untuk rakyat. Jadi kita ucapkan tahniah dan terima kasih kepada Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani ini yang sentiasa mengutamakan rakyat terlebih dahulu. Jadi terima kasih sahabat semua, ini dia sampai di sini saja. Sekiranya anda memberikan sebarang komen, anda boleh berikan dalam ruangan komen, dan izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tapapun kamkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian je daripada Orang Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.